Tambahannya untuk menjawab. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya mohon izin untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan-soalan yang berikut kerana ia menyentuh isu yang sama, iaitu berkenaan dengan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, iaitu daripada YB Igan yang dijadualkan pada 10 Mac 2022 dan YB Sarikeh yang dijadualkan pada 22 Mac 2022. Untuk makluman ahli yang berhormat, daripada keseluruhan fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak sepanjang 786 km, status pelaksanaan sehingga Januari 22 adalah 78% siap, di mana beberapa pakej dan seksyen telah dibuka untuk pengguna jalan raya seperti berikut. Yang pertama, pakej Teluk Melano, Kesematan yang telah siap sepenuhnya pada 6 Januari 2019. Seksyen Julau bagi pakej kerja 07 Persimpangan Bintangor ke Persimpangan Julau telah siap pada 28 Oktober 2021. Seksyen Serian bagi pakej kerja 03 Bulatan Serian ke Balai Ringin yang telah siap pada 4 Disember 2021 dan seksyen Niabau bagi pakej kerja 10 Simpang Niabau ke Sungai Tanggap telah siap pada 26 Januari 2022. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, tarikh siap keseluruhan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak fasa 1 mengikut terma-terma kontrak adalah pada penghujung tahun 2022. Walau bagaimanapun, sama seperti projek-projek kerajaan yang lain, pandemik COVID-19 telah memberi kesan ke atas kemajuan kerja dan kos pembinaan projek ini. Justru itu dianggarkan beberapa pakej akan mengalami sedikit kelewatan dan anggaran tarikh siap mungkin akan melangkaui suku pertama tahun hadapan. Namun demikian, pihak KKR dan JKR Sarawak akan sentiasa memantau dan membuat pelbagai pelan mitigasi, antara lainnya penyelarasan semula jadual pembinaan dan lanjutan masa ataupun dengan izin extension of time bagi memastikan kelancaran serta kelangsungan beberapa pakej dalam projek ini agar tarikh penyiapan tidak terlalu jauh daripada tarikh yang asal. Kementerian Kerja Raya turut mengambil langkah proaktif untuk memantau prestasi kemajuan secara berterusan melalui lawatan berkala dan sesi libat urus bersama kontraktor dan perunding yang terlibat. Ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanan tindakan mitigasi dan penambahbaikan yang boleh diambil bagi memastikan kelancaran pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Manakala bagi fasa 2, susulan daripada lawatan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negara Brunei Darussalam pada 14 dan 15 hari bulan Februari dan juga semasa majlis perasmian Seksyen Serian pada 5 Disember tahun lalu, kerajaan telah meluluskan beberapa projek berimpak tinggi termasuk pelaksanaan jajaran Trans Borneo merangkumi jajaran fasa 2 Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak yang telah dibatalkan oleh kerajaan terdahulu dan fasa 2 untuk jajaran Sarawak Sabah Link Road atau SSLR yang merupakan kesinambungan fasa 1 SSLR bagi menambah baik jaringan jalan raya dari Miri, Limbang dan Lawas. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan, sila Igan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan yang begitu jelas yang diberikan dan alhamdulillah 78% daripada 786 km Pen Borneo telah siap dilaksanakan. Yang Berhormat Perdana Menteri, Igan bangkitkan persoalan berkenaan dengan projek Pen Borneo ini khususnya mengenai fasa 2 iaitu jajaran dari Limbang ke Lawas kerana rakyat teruja dan ingin tahu statusnya kerana projek Pen Borneo ini adalah sebuah projek mega di negeri Sarawak. Soalan tambahan saya yang berhormat Perdana Menteri, apakah perkembangan terkini dan komitmen kerajaan persekutuan untuk memastikan fasa-fasa projek Pen Borneo ini termasuk projek Sarawak Sabah Link Road ini, bilakah ia akan dilaksanakan dan siap sepenuhnya? Dan saya ingin juga tahu adakah pelaksanaan projek Pen Borneo ini dan projek SSLR ini akan meningkatkan nilai Road Development Index dengan izin di negeri Sarawak. Kerana jika berdasarkan Road Development Index, negeri Sarawak amat ketinggalan
berbanding dengan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Terima kasih. Betul. Sila, Timbalan Menteri. Ya, 1 minit. Terima kasih YB Igan. Fasa 2 Lebuh Repen Borneo Sarawak termasuk juga SSLR dan juga Trans Borneo merupakan projek yang berimpak tinggi dan kerajaan akan memberi komitmen untuk mengutamakan jajaran ini di mana objektifnya adalah untuk melancarkan trafik tanpa melalui negara Brunei Darussalam. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek ini untuk fasa 1 dari Lawas ke persimpangan Long Kopeng kini sudah dalam fasa pembinaan. Dan cadangan pelaksanaan projek bagi fasa 2 telah mendapat kelulusan secara prinsip berdasarkan mesyuarat Kabinet pada 4 Mac tahun ini. Dan kedua-dua projek tersebut dijangka akan bermula pada tahun ini dan siap sepenuhnya pada 2028. Berkaitan pula dengan Road Development Index, projek ini memang akan meningkatkan Road Development Index. Antara sebab kenapa Road Development Index di Sabah dan Sarawak adalah rendah berbanding dengan Semenanjung adalah kerana di Semenanjung kawasan dia kecil dan penduduk dia padat. Tapi di Sabah dan Sarawak kawasan dia luas dan penduduk dia berselerak. Tetapi melalui projek mega seperti ini ia akan melancarkan trafik dan akan meningkatkan Road Development Index dalam masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Timbalan Papar. Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput yang berhormat Papar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya, memang orang Papar dan juga orang-orang Sabah mengeluh-ngeluhkan projek Pan Borneo. Tetapi apa yang kita lihat di Sabah ini, projek Pan Borneo begitu lambat. Tapi yang paling baru-baru ini saya mendapat aduan daripada orang-orang Kampung Kawang, di mana mereka ini katanya tiap-tiap hari membazir minyak. Kenapa membazir minyak? Katanya sepatutnya kerajaan harus peka dengan permohonan mereka iaitu untuk membuat U-turn di Kampung Kawang. Apa yang terjadi sekarang ini ialah U-turn mereka terpaksa menjalani ataupun untuk mendapatkan U-turn saja mereka terpaksa membuang minyak iaitu dalam jarak 4 kilometer. Jadi ini adalah satu yang tidak menasabah kata mereka. Jadi mereka mahu kerajaan peka dengan apa yang mereka pohon sejak 2019. Di mana sampai sekarang tidak ada tindakan yang diambil oleh kerajaan. Maksudnya GKR ataupun penguasa Pan Borneo. Jadi mereka mahu supaya kerajaan dapat membuat sesuatu untuk mereka. Karena kalau tiap-tiap hari 4 kilometer dibuang begitu saja. Kita pikirkan dan kalau kita lihat orang-orang di kampung itu sehari mereka akan keluar daripada Kampung Kawang 2 kali. Jadi ini akan menyebabkan mereka membazir banyak minyak. Jadi saya meminta dan memohon kepada kerajaan supaya membagikan mereka iaitu U-turn yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Papar. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih sahabat saya daripada Papar. Kelewatan faktor Lebuh Repen Borneo di Sabah berbanding dengan Sarawak dia akibat daripada beberapa faktor. Yang pertama, Sarawak mula dahulu iaitu daripada tahun 2015 dan Sabah hanya mula pada 2016. Dan yang kedua adalah kaedah pelaksanaan di Sabah telah berubah susulan daripada penamatan perjanjian PDP pada tahun 2019 oleh kerajaan yang lalu. Maka apabila ini berlaku, kaedah pelaksanaan itu telah berubah dan memberi kesan kepada prestasi dan pentadbiran projek termasuk perubahan kontrak, kebajikan kaki tangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pada minggu yang lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengeluarkan satu kenyataan di mana kerajaan memberi komitmen untuk menyiapkan baki 19 package Lebuh Repen Borneo Sabah dalam tempoh 5 tahun. Ini adalah satu kaedah yang sangat agresif tetapi dia menunjukkan komitmen daripada kerajaan untuk mengurangkan jurang Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Berkaitan pula dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Kawang berkaitan dengan U-turn di kawasan itu, saya minta YB Papar sekiranya boleh bagilah detail yang lebih terperinci di mana lokasi U-turn itu supaya saya boleh siasatkan. Sekian, Okey, terima kasih. sebetulnya daripada 2019 sudah ada permohonan dibuat tetapi tidak ada mendapat reply yang memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Soalan
Saya bagi peluang soalan tambahan yang ketiga daripada Yang Berhormat Lanang. Terima kasih, Tata Speaker. Bagi projek Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak, bagi jajaran dari Sibu ke Bintulu, semasa projek ini dijalankan, kualiti penyelenggaraan pembinaan jajaran Sibu ke Bintulu adalah tidak memuaskan. Saya ingin tanya sama ada peruntukan yang tambahan untuk memperbaiki jalan-jalan sementara ini ada ditambah dan berapa kalikah pemantauan dibuat setiap bulan? Minta penjelasan. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih YB. Yang pertama saya akan cek sekiranya jalan itu termasuk dalam jalan persekutuan dan sekiranya itu termasuk dalam jajaran Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak. Sekiranya ada memang main kontraktor mesti melakukan kerja penyelenggaraan sewaktu kerja pembinaan sedang berlangsung. Jadi terima kasih kepada YB, saya akan cek secara spesifik dan saya akan bagi jawapan secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan